Okay. Kita pergi seterusnya. Jadi insya-Allah saya nak baca satu benarlah kata-kata Ash-Shibli, seorang ulama sufi juga, lau zuqtum halawatal wuslah la'araftum mararatal qati'ah, yang bermaksud sekiranya kamu mula merasakan manisnya berhubung dengan Allah, hasil makrifahmu kepadanya, nescaya kamu akan merasa pahit apabila berpisah dengannya. Sekiranya kamu mula merasa manisnya berhubung dengan Allah, kamu akan mula rasa pahit bila berpisah dengan Allah. Subhanallah. Maksudnya bila kita lupa Allah, bila kita tak zikir, rasa resah gelisah. Sampai ke tahap ni. InsyaAllah. Nak sampai tahap ni mesti kena melalui jalan istiqamah. Contoh, kita dah sampai tahap istiqamah, zikir selawat 1000 kali sehari, istighfar 1000 kali sehari. Ada hari kita terlepas, rasa resah gelisah, rasa berhutang, jadi hari kedua kita akan qada buat 2000. Faham ya? Jadi sebab itu jalan nak melalui halawatul iman, kemanisan iman ni mesti ditempuh dengan jalan istiqamah. Sebab bila kita istiqamah, kita akan rasa letih dengan istiqamah. Sebab nak habiskan 1000 tu letih, betul kan? Astagfirullah. Rasa macam dah lama, baru 200 lebih. Tapi kalau kita tak kejar 1000 yang kita letak tu, kita akan berhenti masa tu. Sedangkan masa letih itulah dosa kita sedang dikikis. Ramai orang berhenti bila letih. Sebab itu ada kalam ahli sufi menyebutkan, apabila orang tu sakit ataupun penat, lalu dia berhenti untuk beribadah, ketika itu dia pun teringat tidak ada orang boleh menggantikan diri dia untuk amal solehnya. Faham tak? Tak ada orang boleh ganti. Penat dah boleh sambung tak? Tak ada orang boleh gantikan tempat kita untuk mengumpul pahala amal soleh. Maka bila kita ingat macam tu, maka segera kita walaupun sakit terus zikir. Sebab tak ada orang boleh ambil tempat kita untuk sambung untuk amal soleh kita. Sebab itu kadang-kadang bila kita sedang sakit, contoh sakit demam, tiba-tiba tengok telefon kan, kawan kita yang sihat-sihat tak tahu meninggal. Kebah demam kita tu. Betul kan? Ya Allah, subhanallah, tak sakit apa-apa. Sebab itu kematian itu adalah satu muhasabah, tazkirah, peringatan yang terbaik. Subhanallah, Allahu Akbar. Boleh lagi tak ni? Boleh, insya-Allah. Tak lama dah, 15 minit lagi nak habis. Jadi yang rasa penat, rasa ngantuk, rasa macam letih dan sebagainya, itu normal. Sebab kita dalam proses mujahadah. Tapi kalau kita hadir majlis-majlis yang suka-suka, happy-happy, memang kurang penat. Sebab apa? Nafsu kita tidak ditekan. Faham tak? Nafsu kita dilayan, memang seronok. Tapi bila ditekan, kita sampaikan benda yang henyak hati kita, henyak nafsu kita, kita rasa penat, kita rasa pedih, kita rasa sedih dan sebagainya. Subhanallah, tu yang kuyu dah tu kan. Itu tanda jiwa yang tenang. Okey, subhanallah. Pendidikan dan tasawuf. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanirrajim. Saya terus baca maksud dia. Surah Yusuf ayat 53. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53 menyebutkan tentang bagaimana proses manusia itu membersihkan diri. Kerana nak bersihkan diri, lawannya adalah nafsu. Subhanallah. Okey, mari kita layan nafsu kita sekejap. Baiklah, saya nak tanya pada jemaah sekalian. Kalau rumah, kita nak rumah macam mana? Selesa lagi, cantik lagi. Kalau ada orang nak bagi rumah dekat kita, okey puan, saya niat nak bagi rumah kat puan, saya developer ni. Ada 2 buah rumah ni, puan pilihlah yang mana. Umur puan ni dah 67 dah, dekat 70. Gigi pun dah tak ada. Pagar pun dah runtuh. Okey, umur dekat 70. Tapi developer ni nak bagi rumah kan. Satu rumah teres makcik, rumah teres 1 tingkat. Ada satu lagi rumah banglo 3 tingkat, ada lift sekali. Makcik nak yang mana? Nak yang mana? Ya Allah, padahal dah tak larang nak berjalan dah tu umur 70. Gigi pun tak ada dah kan, cakap pun dah sengau. Nak yang tu juga sebab ada lift tu kan. Jadi nak main lift tu lah, naik turun. Nak kata ya Allah, nafsu ni tak kira muda ke, tua ke, walaupun rasa dah tak larat macam mana, bila diberi pilihan tu tetap nak pilih.
Okey makcik, makcik dah pilih kereta, rumah tu. Okey tak apa, jangan risau, nanti kunci kita bagi. Kereta pun saya ada banyak kereta nak bagi kat makcik juga, padahal tak ada lesen tu. Ada Crunch, ada Merc. Cik nak yang mana? Kancil dengan Mercedes. Crunch. Agak-agak nak pilih yang mana? Merc. Walaupun boleh dudukkan keluar, dudukkan keluar. Rasa lain tu, betul kan? Boleh bagi kat anak. Nak kata bila tua macam mana pun nafsu, ya Allah. Lepas tu, cik, saya ni ada handbag banyak. Ada LV, ada Bijan tu. Bijan. Lepas tu ada juga beg ni, beg yang ni tak ori ni. Cik nak yang mana? Nak yang mana? Yang harga 10,000 tu lah. Padahal tak pergi ke mana-mana dah makcik ni. Kita lah makcik tu, jangan tanda orang sebelah pula. Kita, Masya Allah. Lepas tu ada pula dia tawarkan makcik, saya nak bawa makcik pergi jalan ni. Makcik nak pergi mana? Nak pergi Seremban ke? Nak pergi Turki? Padahal lutut dah bergetar dah tu. Semayang pun dah tak kursi. Nak pergi Turki, nak pergi jauh. Semua tu nafsu kita nak bagi tahu kan? Nafsu, subhanallah. Okey, kita ni kan kalau boleh nak suami macam mana? Handsome. Nak sadar, tapi masalah sadar bukan kat sini, kat perut. Kan? Nak suami romantik, nak suami penyayang, nak suami sekian-sekian, gini-gini. Nak anak cucu, itu nafsu kita kan? Subhanallah. Kalaupun kita diberi semua tu, kita tetap takkan puas. Percayalah. Siapa yang mengikut semua kehendak nafsu, dia usaha lalu dia dapat, nafsu dia semakin membesar. Dia usaha lagi, akhirnya dapat. Makin membesar, makin membesar. Na'udzubillah, itulah sifat nafsu. Tetapi orang yang paling bahagia, di tengahnya ada iman. Iman. Memang nak suami macam ni, tapi dapat suami terbalik. Nak suami romantik, bagi hadiah masa hari lahir, dapat suami langsung tak ingat hari lahir. Saya kena harap dapat ni. Tetapi sebab ada iman, alhamdulillah, syukurnya aku ada suami. Ada orang sampai meninggal tak dikurniakan suami, tak nikah sampai meninggal. Masya Allah. Bila ada iman, memang nak seronok tengok rumah besar, tapi sampai meninggal rumah dia kecil tu je lah. Tapi sebab ada iman, dia jadi orang yang bahagia. Sampai ketua, sampai bila-bila lah dia naik Crunch, dia nak tercabut dah tayar tu kan. Tapi bila dia tengok kereta besar, memang dia seronok. Ya Allah bang, tak ada rezeki, tak apa, kita redha. Allah ganti kenderaan yang hebat di syurga. Kita tak dapat rumah yang besar di dunia, Allah ganti dengan istana yang besar di syurga. Jadi bila ada iman, semua melengkapkan segala kekurangan. Tapi bila tak ada iman, tak yakin dengan janji Allah, orang yang sabar tak dapat kurniaan Allah di dunia, Allah akan gantikan di akhirat. Dapat rumah besar macam mana, belum bahagia. Sebab dia nak lagi rumah 2, 3 yang besar lagi. Kereta dah canggih apa semua, tak ada iman, tak ada syukur, dialah miskin yang sebenar. Na'udzubillah min zalik. Bukan saya kata tak boleh ada kereta banyak, ada rumah besar dan sebagainya, tetapi jadilah orang yang memiliki dunia ini dengan keimanan. Akhirnya dia pun bagilah sebuah kepada Ustazah Asma kereta tu. Banyak kan kereta ni, Ustazah ambil ni contoh saja. Kotlah menjadi kan. Subhanallah, tinggal lagi 10 minit. Kita buka soalan lah. Kalau ada yang nak tanya. Tuan Najib ada nak tanya ke? Tengok dah lain macam tu. Ada siapa nak tanya soalan? Okey. Allah, Hajah rupanya. Okey, Hajah. Makanan harian kita ada tepung. Ya. Kita ada dalam jakim bagi halal kan. Okey. Tepung tu kita boleh pilih mana-mana tanpa logo halal. Okey. Subhanallah. Okey, soalan memang apa ni? Soalan lari daripada tajuk. Tanya pasal logo halal tentang tepung. Jadi boleh cek hati masing-masing. Ada tak yang terlintas? Aduh, aku tanya soalan tu. Faham tak? Tiba Hajah ni tanya soalan, ingat pasal hati, pasal penyucian hati, pasal muhasabah. Kan banyak-banyak kat sejam setengah ceramah tanya soalan tepung. Jadi hati ni kalau ada masalah, soalan tak logik, buat malu. Apa ni, Korea USJ je tanya soalan tepung. Masya Allah puan, Masya Allah, soalan tu sangat baik. Sangat baik. Sebab apa? Nabi pernah bersabda, Nabi kata, sesungguhnya akan tiba suatu saat di kalangan umatku mereka makan
pelbagai jenis makanan dan mereka minum pelbagai jenis minuman. Itulah di kalangan seburuk-buruk umatku. Kita lah zaman sekarang, cuba senarai berapa jenis air, beratus air. Makanan, goreng pisang saja macam-macam jenis goreng pisang, nasi macam-macam jenis, dan kita makan semua tolak batu dengan kayu je. Betul tak? Makhluk terbang kita makan, makhluk bawah tanah kita makan, makhluk dalam air kita makan, semua kita makan. Lagi pelik rare tu lagi kita makan. Okey, semua nak cuba, semua nak fikir inovasi, benda yang berbeza, benda baru, lepas tu jadi viral dan sebagainya. Siapa pula orang yang berniaga? Bukan saya kata ni kan, cheese tak cheese terpulang. Tapi kita ni memang kena jaga makanan sebab badan kita adalah amanah. Nabi bersabda, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya. Jadi soalan Hajah bertanya pasal tepung tu, boleh ke beli mana-mana tepung walaupun tak ada logo halal? Jawapannya, boleh ke tak? Nak jawab pun sebut salah kan. Kalau tepung tu dibuat sendiri oleh orang yang kita kenal, kawan kita, orang yang baik yang kita yakin, tak ada logo halal, maka kita tahu proses dia apa, maka bolehlah beli. Adakah orang buat tepung? Subhanallah, biasa kita beli pada kilang, betul kan? Jadi sekarang ni boleh tak kita kan, kita nak guna tepung ni sebab tepung ni memang jadilah, memang sedap lah kita buat kek, memang lain daripada tepung ni, kurang sikit tapi tak ada logo halal. Kita pun tengok alamat kilang tu, kita pun pergi salam dekat-dekat tu, Assalamualaikum, kalau orang Islam lah, saya nak masuk dalam kilang, nak tengok apa bahan yang digunakan untuk tepung ni. Lepas tu saya nak cek bersih tak cara dia buat. Agak-agak dibenarkan tak kita masuk? Tak ada, tunggulah kat luar pagar tu. Acik ni siapa? Tak ada, saya umat Islam yang rasa tanggungjawab. Saya jemaah Masjid Al-Falah. Bawalah jawatan apa pun, kalau tak ada autoriti untuk masuk ke kilang, memang tak dibenarkan. Kenapa saya sebut macam ni? Logo halal itu yang mengesahkannya adalah Badan Persijilan Halal, JAKIM, yang jadi HQ-nya, Jabatan Agama seluruh Malaysia, adalah semua selaras untuk dapat logo halal. Mereka ni bila nak pergi cek, nak buat inspection, maka mereka ini tidak boleh dihalang nak buat pemantauan ke apa. Kalau dihalang oleh guard ataupun pengusaha, maka boleh panggil polis, mereka telah menghalang penjawat awam untuk menjalankan tugas. Jadi saya menjawab soalannya. Jadi kenapa perlu ada logo halal? Sebab ada umat Islam lain yang melakukan fardu kifayah ini. Bukan wajib pada kita semua pergi pastikan ada logo halal ni. Bagi kedai makan, saya nak masuk dapur jap, nak tengok bahan ramuan apa semua. Kita tak mampu nak buat begitu. Tetapi ada pihak mereka melakukan fardu kifayah, iaitu wakil-wakil umat Islam yang berada di agensi agama di bahagian pengurusan halal. Saya sebelum ni jawatan terakhir saya penolong pengarah bahagian halal Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Sebab itu banyak juga video saya berkaitan dengan isu halal ni. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, halal Malaysia antara logo halal yang paling diyakini di dunia. Kenapa saya sebut di dunia? Sebab ia diuruskan oleh kerajaan sendiri, bukan badan-badan konsultan, syarikat. Sebab itu logo halal negara lain, kita boleh tengok ada beberapa logo. Kalau Thailand sendiri banyak logo. Kalau Australia, Singapura wallahualam, saya tak ingat ada berapa logo. Kemudian China, Jepun dan sebagainya, Korea, mereka ada banyak logo sebab konsultan syarikat. Maksudnya bila syarikat ada unsur-unsur untuk dapatkan keuntungan. Faham tak? Jadi mungkinlah syarikat ni mudah sikit buat dengan dia, syarikat ni payah, dia ketat sangat. Tapi bila kerajaan sendiri yang mengawalnya, maka ia tidak ada unsur keuntungan. Sebab itu yuran untuk dapatkan logo halal sangat murah. Paling tinggi pun dalam 2,400. Saya tak tahulah sekarang kalau dah ni 2,400 ni untuk syarikat juta-juta ni, yang bilion ni. Kalau industri kecil dalam 200 saja setahun. Tapi orang fitnah kata mahal sangat CJ halal ni. Yang jadi wujud keadaan kata mahal sangat CJ halal ni bila dia upah konsultan orang tengah untuk mohon CJ halal. Orang tengah ni yang letak charge yang mahal. Bukan saya nak matikan pekerja yang buat konsultan ni, tak. Tak apa kalian buat memudahkan orang nak mohon CJ halal, tapi jangan charge terlalu mahal sampai timbul fitnah seolahnya JAKIM atau Jabatan Agama yang meletakkan fees. Dia kata ini yuran yang diletakkan, orang ni tak tahu apa-apa bayar. Datang ke Jabatan Agama, saya dulu selalu juga berhadapan, Ustazah saya dah bayar RM5,000 tak dapat pun. RM5,000? Kenapa bayar RM5,000? Pakcik buat apa? Buat krepek, buat itu, buat ni. Ya Allah, pakcik bayar ke siapa? Ada orang tu kata dia lah yang uruskan CJ halal kalau nak. Lepas tu dia dah hilang, dia dah lesap.
Jadi kalau orang yang tak faham, orang ingat jawatan agama. Sebab orang tu guna nama jawatan agama. Ini juga kena bayar dan sebagainya. Jadi berhati-hati masyarakat kita perlu didedahkan. Ramai mana orang bila datang, kita pun tolong. Kita kata isi ni ni. Bahan ramuan makcik guna berapa untuk kepek? Ada 5 je bahan ramuan. 5 senang je dapat. Makcik buat kepek kat mana? Kat dapur rumahnya. Makcik ada ruang tak tepi rumah? Ada. Buat satu bangsal kecil, buat asing daripada rumah. Dia tak boleh dalam rumah. Jadi dia pun buatlah kos murah apa semua. Kita pun pergi cek, bersih apa semua. Dia pun dapat kebenaran untuk bina tu. Terus dapat logo halal, boleh masuk dalam pasar raya. Sebab ada logo halal, boleh ekspor luar negara. Sebab apa? Logo halal bukan saja menyatakan produk itu halal, tetapi ia juga memberi persepsi produk ini thayyibah, baik, produk ini bersih. Sebab logo halal bukan bahan ramuan saja, ibu-ibu sekalian. Saya pernah kerja bahagian halal. Kalaulah hotel tu minta logo halal, kalau ada 300 menu, kadang-kadang melibatkan 1000 lebih bahan ramuan. Bayangkan kita kena cek satu-satu setiap bahan ramuan, mesti ada sijil halal. Kemudian pergi pula ke hotel tu, pergi tengok betul tak, kalau 5 sos ini digunakan, betul tak 5 sos ini wujud di store dia. Sangat detail. Siapa yang nak buat kerja ni? Mereka yang diberi amanah. Sebab itu bila kita ada logo halal, yakinlah dengan logo halal tersebut. Kalaulah mereka tipu kita, lepas-lepas logo halal mereka pun tak guna, kita tak berdosa lagi, kita tak menanggung dosa lagi, tapi mereka lah yang menanggung dosanya. Subhanallah. Okey. Jadi faham sikit ya pasal kedudukan logo halal Malaysia. Mereka itu menjalankan fardu kifayah untuk kita supaya umat Islam hari ini boleh menjaga makanan. Saya tengok banyak restoran baru, terutamanya Korea ataupun Jepun. Saya bukan nak jatuhkan perniagaan-perniagaan mereka, tidak. Tapi orang muda kita, tengok anak kita suka sangat cuba benda rare ni walaupun tak ada logo halal. Sedangkan bahan ramuan mereka sangat diragui untuk dapatkan tekstur rasa macam tu. Kadang mereka tak boleh lari daripada menggunakan wine. Maksudnya bila masak guna arak. Letak sikit, jadi makanan tu dah jadi najis. Ada orang tanya, Ustazah, kalau dia orang letak sikit je, takkan tak boleh juga? Sikit je letak, tak mabuk pun. Okey, ni kan kalau letak wine sikit, 1 titik je, saya minum, mabuk tak? Memanglah tak mabuk. Tapi arak itu najis. Bayangkan kalau letak 1 titik saja air kencing, nak minum tak? Ui, geli Ustazah. Sebab najis. Sama juga arak. Arak itu najis walaupun 1 titik. Tak boleh. Sebab najis jadi air itu air yang bernajis. Subhanallah. Allahu Akbar. Terima kasih Haji Yahya atas soalan yang bertanya.